Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan hakim yang adil lagi sesama seterusnya, sidang penuntut berkarisma sekalian. Marilah bersama kami menghayati pidato bertajuk Rukun Negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, prinsip merujuk kepada dasar atau pegangan. Rukun negara merupakan ideologi kebangsaan Malaysia yang dirumuskan sebagai pegangan dan pedoman hidup bagi mencapai keseimbangan dan perpaduan rakyat. Rentetan peristiwa 13 Mei 1969 menjadi punca kelemahan perpaduan antara kaum di Malaysia. Terbentuknya rukun negara yang mempunyai 5 prinsip itu pada 13 Ogos 1970 bertujuan membentuk perpaduan rukun dan identiti rakyat Malaysia. Pertama, paduan rakyat merujuk kepada prinsip rukun negara. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara mengangkat kedudukan yang di-Pertuan Agong selaku ketua negara, manakala rakyat pula manfaat setia. Sultan Alauddin Riayat Shah pernah berkata, rakyat itu umpama akar, raja itu pohonnya. Jikalau tiada akar, nescaya pohon tidak akan berdiri. Begitu signifikannya hubungan antara rakyat dan raja. Raja memayungi rakyat yang taat setia kepada raja akan sentiasa menjunjung titah rajanya. Pandemik COVID-19 yang mengganas kini menjadi kerisauan yang di-Pertuan Agong. Baginda pernah bertitah seawal tahun 2020, rakyat Malaysia diseru bersama-sama barisan hadapan negara berjuang menghapuskan penularan virus COVID-19. Bukit sama di kaki, lurah sama dituruni. Sidang penuntut sekalian, marilah kita mengimbau kembali kesetiaan Hang Tuah terhadap raja yang berdaulat. Kisah si Ketol dan Raja Mandalian patut dijadikan ibrah oleh kita. Kemasyhuran pelabuhan Melaka lenyap akibat dengki dan khianat. Pastinya sifat derhaka ini akan menghancurkan sesebuah negara. Kedua, keluhuran perlembagaan. Penggubalan perlembagaan persekutuan ini berdasar permuafakatan semua kaum. Apabila rakyat hidup aman dan bersefahaman, ekonomi negara pasti meningkat sekaligus merealisasikan negara bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kerajaan begitu prihatin terhadap rakyat sehingga pada awal 2021, had pendapatan garis kemiskinan disemak semula daripada RM980 kepada RM2208. Ini bertujuan memastikan rakyat terlibat dan golongan rentan diberi tumpuan sekaligus meningkatkan sosioekonomi. Agama Islam sebagai agama persekutuan antara perkara dalam perlembagaan yang diimbangi dengan peruntukan kebebasan beragama dalam suasana aman dan harmoni. Jelas terbukti bermula tahun 2015, kerajaan dalam mengadakan rumah terbuka pada setiap perayaan mengikut agama utama. Program ini dapat menyatu padukan rakyat dan saling menghormati pelbagai agama antara kaum kerana mufakat membawa berkat. Sidang penuntut sekalian, begitu juga perkara yang menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu merupakan lingua franca antara penduduk tempatan dan para pedagang yang datang dari seluruh pelosok dunia. Jelas, bahasa rasmi kita telah diiktiraf sejak dahulu lagi, sementara menjadi alat komunikasi antara kaum hingga kini. Akhir sekali, dalam Suruhanjaya Red menekan faktor sejarah, tradisi, ekonomi dan sosial yang wujud pada 1957 diambil kira dalam rangka perlembagaan agar perpaduan dan kestabilan rakyat terjaga. Sebelum kaki melangkah pergi, sebelum kata penutup berbicara, ingin kami rumuskan bahawa perpaduan nasional dapat menjamin kesejahteraan masyarakat majmuk, sekaligus melahirkan negara dan bangsa Malaysia yang bersatu, demokratik dan stabil. Sesungguhnya, prinsip rukun negara sememangnya menjadi tonggak kejayaan dan kestabilan rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.